Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Teacher Fatin. In this video, we're going to proceed with the last part for linear inequalities. Okay, for part 2, kita dah belajar to solve problems involving linear inequalities in one variable. So last week kita dah buat dah hanya satu variable dan kita kena solve this linear inequalities. And for today, we're gonna do simultaneous linear inequalities, which mean dia akan bagi dua equation and we have to solve it. Okay. So, apa perbezaan antara linear inequalities dengan linear equation? Okay, untuk linear equation in one variable, kita dah buat before this. Kalau ni maksudnya linear equation dia adalah sama dengan. Kalau linear inequalities, ketak samaan, kita akan guna ada 4 sign ni. Okay. So, bila linear in one variable ni, kalau dalam bentuk graf, contohnya kita bagi X sama dengan 3. Okay. So, X sama dengan 3 kita, contoh 3 kat sini kan, akan dapat graf garisan macam ni. Okay. Dan kalau untuk linear inequalities in one variable, kita akan dapat kawasan. Contohnya X more than 3. So, 3 kat sini kan. So, kawasan dia adalah dekat sini. Okay, contoh kita boleh tengok guna apps GeoGebra. Contohnya, X is equal to 3. Okay, so X sama dengan 3, kita akan dapat line macam ni. Okay, tapi kalau kita guna inequalities, X is more than 3, kita akan dapat kawasan. Okay, so ini adalah kawasan X more than 3. Okay, contoh lain, less than -1. Contohnya. So, kita akan dapat kawasan -1 kat sini. So, X less than -1, kita akan dapat adalah kat sini. Okay. So, yang ni contoh apa perbezaan antara linear equation dengan linear inequalities. Okay. And untuk linear equation satu variable ni, dia tak ada simultaneous. Tapi for linear inequalities, hari ni kita akan buat simultaneous linear inequalities in one variable. Which mean kalau kita ada X more than 3 and then kita ada X more than 5. Kan? More or equal boleh juga. So kat sini yang ni 5. So kawasan dia pula adalah yang ke sini. Okay. So bila kita cakap tentang simultaneous hari ni, kita tengah cari yang mana yang overlap. So kat sini dia overlap adalah X more than 5. So jawapan kita akan dapat X more or equal to 5. Okay. So hari ni kita akan buat simultaneous linear inequalities in one variable. Okay. Into variable you will learn in the future. Nanti next waktu form 3 kalau tak silap. Okay. Yang ni kita dah buat dah. Kita ada, kalau simultaneous linear equation kita ada 3 case lah. Contoh yang pertama, case dia adalah tak ada solution. Tak ada solution ni bila dua-dua equation tu adalah parallel. Contohnya macam ni, dia parallel. So kita takkan dapat solution. Kalau infinity solution, maksudnya equation pertama dapat line macam ni. Equation yang kedua, kita dapat line yang overlap dengan equation pertama. So yang ni infinity solution. Okay, soalan selalu tanya tentang one unit solution. One unit solution ni maksudnya bila graf dia satu macam ni, equation dia. Yang lagi satu kita dapat macam ni. Okay. So one unit solution adalah dekat mana dia intersect. Okay, kat mana dia intersect. Okay. Okay, so this one adalah contoh apa beza antara linear equation dengan linear inequalities. So under linear equation in one variable, kita tak ada simultaneous. Under linear inequalities, ketak samaan in one variable, kita ada simultaneous, which we gonna learn for today. Okay. So we're gonna proceed with few example. Sebab dia sama sahaja dengan solving linear inequalities. So dia akan simple je lah. Okay.
Part 3, solve simultaneous linear inequalities in one variable. Solve the following simultaneous linear inequalities. Okay. So kita kena solve. Kita dah ada dua equation. Macam mana kita nak solvekan dia? Okay. Yang pertama, kita fokus dekat equation kita yang pertama. Okay. Equation yang pertama, kita nak cari apa X ni. X ni is more than ke less than. So get rid 5 dulu. So tolak 5. Tolak 5. Okay, so kita akan dapat 2x, okay, 2x less than 11 minus 5, we will get 6. Okay, and then we want to get rid 2, so bahagi 2, sini pun akan bahagi 2. Okay, so we will get x less than 3. Okay, kena ingat untuk linear inequalities, apa special dia? Bila dia divide or multiply with the negative number, the sign kena change. Okay. So yang ni tak perlu change sebab dia bahagi dengan positive number. Kalau dia bahagi dengan negative number, yang sign ni kena ubah. Daripada less than jadi more than. Okay, next for this equation, kita plus 10. 3x is less than 15. Okay, and then to get x, divide by 3, divide by 3. Okay, so we will get x less than 5. Okay, dah siap sampai sini. Kita kena tahu dekat mana jawapan dia. So, you have to draw number line. Yang ni penting kena draw number line. Ni bukan jawapan last dia. You have to draw number line. So, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau dia hanya less than, tak ada less than equal tu, kita akan buat dot circle sahaja. So yang ni dekat 3. So x less than 3, dia akan ke sana. Okay. Maksudnya ni adalah kawasan untuk x less than 3. Okay, next x less than 5. So dekat 5, dekat sini. Okay. So kita tengok dekat mana dia overlap. Okay. So overlap dia adalah kawasan yang dekat sini. Okay, start dengan 3 ni. So jawapan last kita adalah x is 3. Okay. Kalau dekat graph, kita ada x less than 3. Dengan x less than 5. Okay, so yang ni tukar warna je. Okay, so x less than 3 ni start dekat sini kan? Kawasan dia adalah sini, dengan x less than 5 ni kawasan dia dekat sini. So untuk simultaneous linear inequalities, kita punya final answer adalah kawasan yang mana ada dua-dua color ni. Okay. So yang ni dia start dengan 3, that's why we choose our final answer dia adalah x less than 3. So ni jawapan last kita. Okay, next number 2. Number 2, 8x tambah 5 is more than 5x minus 13. Okay, ni sama juga, kita buat satu-satu. So, tolak 5, tolak 5. Kita dapat 8x, 5x, tolak 18. And then, get rid negative 5x here, negative 5x here. 3x is more than or equal to negative 18. Okay, and then, divide by 3, divide by 3. We get x negative 6. Okay. So bila dah dapat sampai sini, kita buat lagi satu untuk equation lagi satu. Okay. So equation lagi satu, 3x minus 4 is more than 9x plus 20. Okay. So plus 4 here, plus 4 here. Kita akan dapat 3x, 9x plus 24. Okay. Lepas tu x kena dengan x, minus 9x here, minus 9. So kita akan dapat negative 6x is more than 24. Okay.
And then we have to divide with negative 6. Untuk dapatkan 1x, kita bahagi negatif 6. Sini pun bahagi negatif 6. Okay. So bila bahagi negatif number, kita kena tukar ni So ni dia dah bahagi akan dapat x. Okay, ni kena tukar jadi less than negative 4. Okay, and lastly kita kena buat number line. Okay, so negative 7, negative 8, negative 6, negative 5, negative 4, negative 3, negative 2. Okay, so x is more than or equal to negative 6. So kat sini, okay, dia akan shaded shaded dan dia akan ke sana sebab dia more than. Okay, and negative 4 pula less than. Less than saja tak ada equal, so kosong je tak perlu shaded dan dia akan ke kiri sebab dia less than. Okay, so dekat sini yang mana yang overlap? Kat sini kan, ni adalah kawasan yang overlap dia. Okay, so bila dia overlap macam ni, satu ke kanan, satu ke kiri, jawapan dia ni kita boleh combine. Which kita boleh tulis x kena more than negative 6. X is more than negative 6. Okay, x is more than negative 4. More than kan ni besar, ni besar. Okay, and then kita combine dengan ni. Okay, sebab dia satu ke kiri, satu ke kanan, so jawapan dia kita boleh combine. Okay, that's all for number 2. Okay, next, number 3. Okay, for number 3, kita ada fraction sikit. Okay, so bila ada fraction, kita kena get rid dulu fraction. So this first equation, kita akan multiply 2, this one pun akan multiply 2. So akan dapat x minus 1 is more than 12. Okay, and then kita kena get rid satu ni. So plus 1 here, plus 1 here. We will get x is more than 13. Okay, siap satu equation. Next, kita proceed dengan our second equation. So get rid 2 juga, multiply 2, multiply 2. So bila dia dah multiply 2 ni dapat cancel out lah satu-satu. So tinggal x minus 1 is less than or equal to 14. Okay, and then get rid this one, plus 1, plus 1. So we will get x is less than or equal to 15. Dah siap sampai sini, kita lukis number line. Number line kita 12, 13, 14, 15. 15. Okay. So kita dia more than 13. So 13 kat sini. 16, 17. Okay, 13 dekat sini bulat biasa saja. More than akan ke kanan. Okay. And while 15 less than or equal. 15 less than or equal. Okay. Kita akan ke kiri. Okay. So bila satu kanan, satu kiri, jawapan dia ni, dia akan overlap kat sini. Okay. So bila dia overlap dekat situ, maksudnya jawapan dia boleh combine. So kita akan dapat x kena more than 13 less than or equal to 15. Okay, this is our final answer. Okay, ni nombor 3. Apa beza dia dengan nombor 1 tadi? Yang nombor 1, kita tak boleh combine jawapan dia sebab x less than 5 ni, kita tak boleh combine sebab yang ni kita tak di-shaded kan. So jawapan dia kita akan ambil x more than 3 sahaja. Okay, sebabnya contoh kita ambil number 4, kita masukkan dalam ni kan. Contoh kita nak check. Kita ambil number 4. Kita kata x sama dengan 4. Okay, kita ambil letak dalam ni, substitute 2 darab 4, 8. 8 tambah 5 dapat 13. So 13 kat sini dia kata less than 11. Salah lah. Sebab tu kita tak boleh ambil, dia start daripada sini x less than 5. Kita dapat pilih satu sahaja. Okay. Meanwhile, for question 3 ni, dia satu ke kanan, satu ke kiri. So yang bila satu ke kanan, satu ke kiri ni, kita boleh combine the answer. Okay, number 4 masih lagi fraction. Okay.
So macam mana nak buat? Kita kena get rid apa yang paling jauh dengan X dulu kan. So 2 ni. -2 -2. We will get 1/3x 2. And this selesaikan ni darab 3. Darab 3 sini. Sini pun akan darab 3. Okay. So bila 3 times dengan 1/3 kita akan dapat 1. So dapatlah 1x. And this one kita akan dapat 6. Okay, done. And for this second equation, kita get rid dulu. Ni kan dia dekat, get rid 6 dulu. Tolak 6, tolak 6. So negative 2/5x more than negative 4. Okay, and then get rid, kita nak bagi dia jadi 1 kan. Buang 5 dulu pun boleh. So akan tinggal negative 2x. Which kita darab 5 sini, darab 5 kat sini. So negative 20. And then we will divide with negative 2. Divide negative 2. Okay, bila bahagi negative number, kena tukar this one. Okay, so dapat negative divide with number positive, 20 bagi 2, 10. Okay, bila dah dapat ni, kita kena lukis number line. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 6 dekat sini, dia ada equal, so akan shaded. Less than akan ke kiri. Okay, while 10 pula, 10 dekat sini, dia tak perlu shaded. So less than pun akan ke kiri. Okay, so this one dia overlap dekat sini. Okay, so our answer kita akan ambil x is less than or equal to 6. Okay, ni jawapan last kita. Okay, ni sama macam number question 1 tadi. Okay, next. Number 5. Sekarang ni dia bagi equation double sign. Double sign, macam mana kita nak selesaikan dia? Kita kena splitkan dia. Sebenarnya dia adalah dua equation juga. So 8m tambah 6. Okay. And equation lagi satu, m plus 6 is less than 14. Okay. Lepas tu selesaikan macam biasa. So kat sini m tambah 6 akan jadi tolak 6, tolak 6. So kita dapat m is more than negative 2. Okay. M is more than negative 2. Yang kat sini pula minus 6, minus 6. So we will get m is less than 8. Okay. So bila dah dapat macam ni, kita lukis graf kita. Negatif 2, 8, 7, 1, 0. Okay. So negatif 2 less than. Sini dia less than. Okay. And while 8 ni less than juga, akan ke sana. Okay. So shaded region dia adalah dekat sini. Okay. So jawapan kita akan dapat m. Silap lah ni. This one is m more than negative 2. Okay, saja buat silap. Okay, so this one is the wrong number line. So you have to be careful. Okay, baca betul-betul. So sekarang ni m is more than. M is more than. Nampak ni, besar dia adalah dekat m kan. So m is more than, dia akan ke sana. Okay, while 8 ni baru less than. Okay, so be careful bila baca ni. M is more than negative 2. Okay, so kat sini bila more than akan ke kanan, less than dia akan ke kiri. Baru kita nampak dia overlap dekat sini lah. Okay, so kalau dia satu kanan satu ke kiri, jawapan dia kita boleh combine. So kita dapat M negative 2 dengan 8. Ni jawapan last kita.
Okay, done. Selain daripada split, so split ni first method dia lah. And split ni lagi berguna sebab nanti in future kalau dia ada two variable, kita takkan keliru lah. So better you split. Okay, sebab dia mengelakkan kekeliruan. Okay, kalau second method, kita tak perlu split pun, kita terus je buat. Kan? Contohnya 8M tambah 6 dengan 14. So kita nak tinggalkan M je dekat tengah kan? So kita akan tolak 6. So semua ni kena tolak 6. So dapat M negatif 2. 14 tolak 6 dapat 8. Okay. Dia terus dapat jawapan. Tapi better you use the split method sebab in future bila dia ada dua variable ke apa, kita tak keliru sangat. Okay. So preferable use the split method. Okay, next, number 6. Okay, for number 6, sama juga. Kita splitkan dia. Negatif 3, 4x tolak 3 dengan 4x tolak 3 less than 5. Okay. Untuk mengelakkan kita punya kesilapan tadi, maybe kita boleh rewrite this one. So letak x kat depan, 4x tolak 3. Okay, hati-hati dengan this sign. More than kan? So more than negative 3. Okay. So baru kita selesaikan. Plus 3. Plus 3. Okay. So akan dapat 4x more than or equal to 0. Okay. And then divide with 4. Bahagi 4. Bahagi 4. X more than equal to 0. Okay, siap satu. And this one pula plus 3 dengan plus 3. 4x is less than 8. Divide with 4. Divide with 4. We will get x less than 2. Okay, so draw number line. Negative 1, 0, 1, 2, 3. So 0 more than and x less than 2. Okay, so this one. So our answer will be x more than or equal to 0. X less than 2. Okay, done. Okay, so bila nak combine jawapan ni pun kena hati-hati juga tengok. So x more than kat sini. And less than untuk 2. Okay, tengok yang bahagian kecil ni maksudnya dia less than 2, yang ni besar. More than 0. Okay, last question. Negative 6 is less than 2x minus 4 is less than 12. Okay, so kita akan splitkan dia. Negative 6 less than 2x minus 4. And this one 2x minus 4 less than 12. Okay. Untuk berhati-hati kita rewrite balik. 2x minus 4 is more than negative 6. Okay, and then baru kita solve it. Plus 4 plus 4. We will get 2x more than negative 2. And then divide. Divide with 2, divide with 2, we will get 1x more than negative 1. Okay, negative divide with positive number, negative. Okay, so maksudnya bila tukar sign tu adalah bila kita bahagi dengan negative number. Sekarang ni kita bahagi positive number. Negative 2 bahagi positive number. So this one you don't have to change the sign. Okay, next. 2x minus 4 plus 4 here plus 4. And then dapat 2x is less than 16, divide with 2, divide with 2. So we will get x less than 8. Okay, and to find the final answer, we have to draw the number line. Okay, so negative 1, 0, 1, 2, 3 sampai 8. Okay, so negative 1 more than, x is more than negative 1. And this one, x is less than 8. Okay, so jawapan kita adalah antara sini.
Okay, so bila dia satu ke kanan, satu ke kiri, we can combine the answer which will be x more than -1, less than 8. Okay, ni jawapan last kita. Untuk check jawapan kita betul ke tak ni, okay, kita boleh pilih satu nombor antara -1 dengan 8. Sebab tu kita combine. Okay, antara -1 dengan 8, kita boleh pilih satu nombor. Contoh kita pilih nombor 5. Okay, so kita nak check. Kita ambil x sama dengan 5. Okay, so kita akan substitute x ni ke dalam ni. Boleh ke tak? So 2 darab 5. Kita nak check kan? So 2 darab 5 tolak 4 dapat 20 tolak 4. So dapat 16. So 16 ni is more than -6, which is betul lah. Okay, and then kita try pula yang ni. 2x dapat 20. 2 darab 5, 10 tolak 4 less than 12. So dapat 6 less than 12. So dapat 2. Okay. So that's all for today. And if you have any question, don't hesitate to ask your teachers. We have finished our linear inequalities. Okay, that's all for today. Thank you.